Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama lagi untuk kita belajar kali ini dalam bidang sirah. Mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 5, pelajaran 17 di bawah tajuk keunggulan tokoh Islam. Kita lihat objektif bagi tajuk ini mengetahui riwayat hidup 3 tokoh Islam, mempelajari sumbangan tokoh dalam tamadun Islam dan menjawab soalan kebat serta menjawab soalan di bahagian deskripsi. Tokoh yang kita maksudkan di sini ialah pertamanya ialah Salahuddin Al-Ayyubi, yang kedua Hasan Al-Banna dan yang ketiga Ahmad bin Ibrahim. Kita terus kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelum Ustaz baca biodata Salahuddin Al-Ayyubi ni, Ustaz nak ceritakan sedikit bagaimana permulaan kisah yang sangat hebat yang berlaku sebelum kelahiran Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana pada ketika itu ayahnya yang bernama Najmuddin, yang mana ketika tu dia dah agak lewat untuk berkahwin. Bapa saudara dia Hasanuddin menyuarakan kebimbangan dan mencari jalan agar Najmuddin ini berkahwin. Satu hari dia bercakap-cakap, bertanya dengan Najmuddin, kenapa kamu tak nak kahwin? Dia kata, aku bukan tak nak kahwin, tapi aku belum jumpa seorang yang sesuai untuk aku. Dia kata, yang aku nak tu, aku tak jumpa yang sesuai untuk aku. Lalu bapa saudara dia kata, kalau kamu nak, aku boleh pinang anak menteri ni, aku boleh pinang anak raja pun, aku akan pinang kalau kamu nak. Dia kata, tak, mereka semua itu tidak sesuai untukku. Habis apa yang kau nak? Dia kata, kalau aku ingin berkahwin, aku inginkan seorang perempuan yang kami boleh berpimpin tangan untuk ke syurga, dan daripadanya nanti akan lahirnya zuriat. Dengan zuriat itu dia akan dapat membebaskan Baitul Maqdis dari tangan tentera salib. Itu yang diucapkan oleh Najmuddin, dan jawapan yang diberikan oleh Najmuddin itu seolah-olah mendapat sambutan yang sinis daripada bapa saudaranya, dan berakhirlah perbincangan mereka di situ, seolah-olah dari di mana nak cari perempuan yang sebegini. Satu hari Najmuddin menghadiri kelas bersama dengan seorang ulama di zamannya. Di perakhiran kelas itu, seorang ulama ini didatangi oleh seorang perempuan dari belakang tabir, yang mana bercakap dengan syekh, bercakap dengan ulama ini. Kemudian lalu syekh ini bertanya kepada perempuan, kenapa kamu tolak orang yang aku utuskan padamu? Kenapa kamu tolak orang yang aku hantar untuk meminangmu? Maka perempuan itu menjawab, lelaki yang kau utuskan kepadaku itu tidak ada cacat celanya. Dia merupakan seorang yang hebat, rupa parasnya, dari sudut hartanya, merupakan seorang yang hebat. Tetapi ia bukan pilihanku. Kalau ia bukan pilihanmu, siapa yang kamu nak? Lalu perempuan ini menjawab, aku inginkan seorang lelaki yang boleh memimpin tanganku ke syurga, yang dengannya nanti akan lahir daripadaku seorang anak yang akan aku asuh dan aku bentuk dia, aku didik dia untuk membebaskan Baitul Maqdis daripada tentera salib. Najmuddin yang berada berhampiran daripada tempat itu secara tidak sengaja terdengar perbualan tersebut. Lalu seolah-olah suatu kejutan pada dirinya, kerana jawapan yang diberikan itu merupakan jawapan yang sama yang pernah dituturkan, yang pernah disebutkan di hadapan bapa saudaranya. Satu cita-cita daripadanya untuk mendapatkan seorang isteri yang mereka akan bergandengan tangan untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan melahirkan anak yang bakal mereka didik. Anak itu akan menjadi seorang anak yang sangat hebat, yang akan berjaya nanti membebaskan Baitul Maqdis dari tangan musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Najmuddin menyuarakan hasrat kepada guru tersebut, kepada syekh, bahawa kawinkan aku dengan perempuan itu. Dan setelah itu diuruskan perkahwinan, dan dengan itu lahirlah seorang anak yang diberi nama Yusuf bin Ayyub bin Shazi.
yang lahirnya pada 532 Hijrah sehingga 589 Hijrah hidupnya. Jadi jawatannya adalah pemerintah kerajaan Al-Ayyubiyah. Akhlaknya menghormati ulama, berani mempertahankan agama, prihatin terhadap rakyat. Apa tidaknya, ia dididik dengan begitu rapi, ia dididik dengan begitu visi yang sangat hebat daripada kedua-dua ibu bapanya, membentuk seorang insan yang begitu hebat sehingga namanya sangat dikenali di seluruh dunia sampai ke hari ini. Gurunya yang tersohor ialah Ali bin Al-Hasan bin Hibatillah bin Asakir Ad-Damshiqi. Itu guru yang paling masyhur bagi Salahuddin Al-Ayyubi. Sumbangannya dari sudut ketenteraan membebaskan Baitul Maqdis dari tentera salib. Dari tentera salib dan tentera Kristian pada ketika itu. Dari sudut keilmuan mengembalikan semua pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kerana tempat yang diambil ataupun kerajaan yang diasaskan ketika itu sebahagiannya adalah merupakan kerajaan yang diasaskan oleh orang-orang Syiah. Maka bila mana Salahuddin Al-Ayyubi mengambil alih, dia mengembalikan semula pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah, khususnya di bumi Mesir pada ketika itu. Dari sudut pentadbiran, mengubah sebuah dewan di istana menjadi hospital yang dinamakan dengan Al-Bimar Stan Al-Atiq. Seterusnya kita pergi kepada watak yang kedua, iaitu Hasan Al-Banna, seorang mujahid Islam yang sangat berpengaruh, yang mana ianya lahir di bumi Mesir. Nama penuhnya ialah Hasan bin Ahmad bin Abdurrahman Muhammad Al-Banna. 1323 Hijrah sehingga 1368. Jawatannya Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin, suatu pertubuhan gerakan Islam di Mesir. Dia yang mengasaskannya. Dia sudah akhlaknya memuliakan orang warak dan soleh, memuliakan orang warak dan soleh, gigih menggerakkan dakwah, berlapang dada atas perbezaan pandangan. Jika ada pandangan-pandangan fiqh yang berbeza, maka Syekh Hasan Al-Banna ini berlapang dada menerima semua pandangan tersebut. Antara gurunya yang tersohor ialah Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna. Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna ni merupakan ayahnya sendiri yang membentuk dia mempunyai akhlak dan ilmu yang begitu hebat. Sumbangannya ialah Mudzakkiratud Da'wah wad Da'iyah. Itu antara buku yang ditulis, Risalatut Ta'lim, dan yang paling masyhur yang selalu kita baca pada hari ini yang diberi nama Al-Ma'thurat. Itu susunan daripada Syekh Hasan Al-Banna. Organisasi dia Ikhwanul Muslimin, sebuah pertubuhan, kalau kita kata hari ini parti Islam yang ada di bumi Mesir tu, ia diasaskan oleh Syekh Hasan Al-Banna. Antara muridnya ialah Said Qutb, Yusuf Al-Qaradawi dan juga Hasan Al-Hudaybi. Ini antara murid bagi Syekh Hasan Al-Banna. Terus kita pergi yang watak yang ketiga ialah Ahmad bin Ibrahim. Ini kita orang Malaysia. Nama penuh Ahmad bin Muhammad Ibrahim. 15 Mei 1916 hingga 17 April 1999. Gelarannya Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ahmad Ibrahim. Okay. Pekerjaannya pensyarah kuliah undang-undang UIM dan hakim mahkamah. Akhlak, suka menyebarkan ilmu serta menjaga etika keadilan ketika mengendalikan perbicaraan. Sumbangan dia, karyanya buku undang-undang keluarga Islam, pelopor jurnal hukam, iaitu pelopor jurnal hukum, dan seterusnya menghasilkan buku berkaitan undang-undang di Malaysia. Maknanya Syekh Ahmad Ibrahim ini merupakan seorang yang terlibat dengan perundangan di bumi Malaysia kita ini. Dari sudut kehakiman, dia merupakan hakim Mahkamah Rayuan dan Syariah. Sumbangan dari sudut perundangannya merupakan anggota panel pengasas kuliah undang-undang di UIAM. Mengasaskan kuliah undang-undang di UIA dan penggubal enakmen hudud dan kisos Kelantan pada tahun 1991. Ini merupakan seorang yang hebat dalam bidang perundangan Islam yang pernah ada di bumi Malaysia kita ini. Apa yang kita boleh ambil iktibar daripada ketiga-tiga tokoh tersebut, iaitu kita hendaklah bersifat cekal menyebarkan dakwah Islam
agar masyarakat dapat memahami Islam yang tersebar, yang sebenar. Mana kita dalam kita berdakwah pastinya akan ada ujian-ujian dalam dakwah tersebut. Maka kita kena cekalkan hati supaya masyarakat dapat terima, dapat sampai dan memahami apa yang ingin kita sampaikan. Kedua, kita hendaklah bekerjasama dalam pembangunan negara supaya negara dihormati di peringkat antarabangsa. Kita bekerjasama membangunkan negara kita, memberikan sumbangan sehingga negara kita menjadi maju, supaya negara kita ini dihormati di peringkat antarabangsa. Yang ketiga, kita hendaklah menyebarkan ilmu yang dimiliki agar dapat memberi manfaat kepada agama. Kita belajar, ada ilmu dan kena sebarkan ilmu tersebut dengan apa jua cara pun, supaya ilmu yang kita dapat tu ada manfaatnya. Seterusnya, kita hendaklah berusaha menjadi insan yang lebih berkualiti supaya dapat berbakti kepada negara. Nak jadi kualiti macam mana? Kena belajar bersungguh-sungguh, dapat banyak ilmu, barulah kita akan dapat menjadikan diri kita berkualiti, dapat menyumbang kepada bangsa, agama dan juga negara kita. Soalan keempat, Salahuddin Al-Ayyubi merupakan tokoh yang memberikan sumbangan besar dalam usaha membebaskan Baitul Maqdis. Sebagai seorang murid, bagaimana anda dapat memberikan sumbangan kepada negara? Macam mana kita nak menyumbang pada negara? Apa yang kita boleh buat? Okey, baik. Jawapannya adalah belajar bersungguh-sungguh supaya mendapat keputusan cemerlang. Itu cara kita menyumbang pada negara. Kerana jika rakyat berilmu, negara akan maju. Jika semua orang mempunyai keilmuan yang tinggi, secara otomatik negara akan menjadi lebih maju. Kesannya akan lahir pakar dalam pelbagai bidang. Kesimpulannya, kita hendaklah meningkatkan ilmu pengetahuan agar negara disegani oleh seluruh dunia. Jadi ini satu jawapan yang Ustaz sediakan. Mudah-mudahan ia boleh menjadi panduan kepada kamu untuk menjawab soalan kebat di masa yang akan datang. Jadi kita sampai kepada penutup. Sila klik di bahagian deskripsi, bahagian bawah video untuk menjawab soalan. Dan jangan lupa subscribe dan juga share video ini. Ustaz sudahi dengan aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.